Suara FM. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Jacqueline. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang sama, masih lagi dalam fokus kepada mereka yang berbahu lebar. Tadi kita dah tahu tentang mereka yang bahu lebar ni, bagaimana pakaian-pakaian yang sesuai dengan mereka. Tetapi perkara yang seterusnya adalah perkara yang seterusnya ialah tadi kita dah berkongsi tentang ya betul apa yang perlu mereka lakukan dan seterusnya apa yang perlu dielakkan pula kan. Pertama sekali untuk bahu yang lebar, elakkan memakai lengan yang menggelembung pada bahu. Okey. Contoh ada ropol pada bahu kan. Satu lagi lengan ada pelbagai detailing. Maksudnya dekat lengan tu ada macam-macam lah dekat situ kan, yang menampakkan lagi bahu tu lagi ketara lebar. Itu yang kedua. Kalau boleh biar pakai yang plain. Plain saja. Plain saja. Sebenarnya elemen yang paling penting diketahui ialah jahitan tadi tu. Itu yang paling penting. So that's why elakkan leher baju yang lebar. Alright. Lagi lebar lah bahu tu, lagi lebar lah leher baju tu, lagi lebar lah nampak bahu. Contoh kalau leher baju berbentuk 4 segi, lagi lebar lah. So leher baju yang beropol melintang. Beropol melintang. Maksudnya dia ada yang ropol-ropol daripada katalah bahu kiri ke bahu kanan kan. Dia ada ropol-ropol macam tu. Sepanjang tu ropol. Betul. Ada detailing. Yang tu yang menyebabkan lagi ketara. So kesimpulannya, jangan sesekali memakai baju yang menambahkan lagi ilusi bahu yang lebar. Menampakkan segala kekembungan-kekembungan dia pakai. Betul. Okey, itu bagi mereka yang berbahu lebar yang perlu dielakkan. Betul. Alright, kita ada lagi? Untuk bahu lebar dah tak ada. Kita akan teruskan untuk bahu yang kecil atau yang cerun. Okey, bahu yang kecil atau yang cerun ataupun bahu jatuh. Dia flat over ke bawah. Betul. Okey, itu kita akan sambung sebentar nanti. Okey, sekarang ni kita nak bersambung pula lagi berkenaan dengan mereka pula yang berbahu kecil. Macam DM pun bahu kecil ni. Okey, sebab DM selalu orang cakap, aku rasa kau ni kena tempah kot lah. Oh macam tu ya. Macam tu dia cakap. Okey, agaknya mereka yang bahu kecil ni macam mana pula? Okay, untuk melebarkan bahu yang kecil ni orang kata apa? Tadi bahu lebar nak kecil kan? Yang ni bahu kecil nak besarkan. Maksudnya nak lebarkan lah. Bukan besar, berlebar ya. So, bila kita nak lebarkan bahu, elemen penting yang kena ada pada jaket orang tu ialah pad ataupun alas pada bahu. So bila kata alas ni tak semestinya dia tebal. Dia boleh yang sederhana tetapi saiz dia mungkin terkeluar sedikit daripada garisan bahu. Okey, maknanya kalau kita kira bahu tu panjang 5 inci, kita naikkan sikit lebih kurang 5,5 atau 5 atau 6 inci. Sama ada alas pada bahu tersebut ataupun detailing pada bahu. Mungkin dia ada sedikit gelembung kecil di situ yang orang kata menampakkan lagi sedikit kelebihan lah, terlebih sedikit lah berbanding garis natural bahu tadi. Itu kedua. Pakai baju yang perincian pada lengan seperti selain daripada yang kita cerita tadi tu, boleh juga memakai leher baju berbentuk boat. Boat kan dia macam ni kan. Dia bentuk daripada hujung ke hujung, bahu ke hujung. Betul. Bahu. So bentuk boat dia menampakkan lagi lebar tadi itulah. Tak semestinya bentuk boat tapi dia boleh bentuk 4 segi yang lebar. Yang penting dia nampak ilusi panjang tu. Lebar bukan nampak, panjang, ilusi panjang. Kita nampak bahu kita macam bahagian dada atas tu macam nampak lebih luas. So dia bagi kita ilusi bahu kita melebar. Betul. Okey. Alright. Perincian, itulah tadi perincian melintang pada leher baju. Ini yang paling penting. Apabila bahu anda kecil, lengan yang tertutup. Lengan yang tertutup? Maksudnya tak boleh pakai sleeveless lah. Bila memakai sleeveless, dia lagi nampak ketara kecil. Lagi tak nampak seimbang nampak lah. Lagi kuding macam tu kan. Aku macam tak makan gitu. Betul. Itu untuk melebarkan bahu kecil dan cerun. So ada lagi apa yang perlu dielakkan pula. Untuk nak elakkan lengan baju raglan tadi, dia terbalik sikit. Okey, tadi kalau yang bahu lebar kita pakai baju yang raglan sleeve. Betul. Alright. So, yang untuk yang kecil ni jangan pakai yang itu.
Sebab kenapa lagi nampak kecil lah. Lagi nampak kecil lah. Kemudian ada satu ni bentuk lengan yang kita panggil halter neck. Halter neck ni dia dia adalah sleeveless, tetapi dia berbentuk macam raglan tadi, cuma raglan dia ada lengan. Okey. So cuma buang lengan tu bentuk condong tadi tu. Bentuk serong ke bentuk serong. Bentuk serong ke leher tadi tu macam itulah dia punya jahitan. Maksudnya dia sleeveless tetapi dia macam bentuk macam itulah. Okey. Nanti saya bagi tengok DJ DMD punya gambar tu. Alright. Boleh ni lah kan. Okay. So halter neck ni kenapa? Sebab dia lagi mengecikkan lah. Dia lebih kurang efek dia macam raglan tadi. Okey, macam mana je halter tadi tu? Halter HALTER. Okey, anda juga boleh cuba Google halter neck HALTER, bagaimana yang dikatakan jahitan halter neck. Betul. Mungkin saya boleh gambarkan seperti ini ya. Baju tu dia bentuk A. Okey. Bentuk A. Right. Macam orang pakai bikini tu. Right. Betul. Sebab ada baju yang macam tu, blouse yang seperti itu, dia bentuk A. So bila bentuk A, so itu yang menirus A tu yang maksudnya kepala A tu ke arah leher. Alright. So bila ke arah leher, itu yang lagi nampak kecil. Jadi itu kita kena elakkan daripada baju yang macam tu. Alright. Jadi tak kisahlah dari segi jahitan ke, dari segi corak ke. Elakkan daripada yang direct ke leher, menjerut ke leher macam tu. Betul. Okey. Jadi dari segi orang kata apa tadi, segala apa kita panggil ropol-ropol kan. Okey. Ropol-ropol untuk orang yang berbahu kecil ya. Ropol-ropol ni boleh. Tetapi dia mestilah dia tak terlebih-lebih. Jika terlebih-lebih dia lagi nampak overwhelmed orang kata, sebab bahu kecil tapi terlalu banyak ropol-ropol ni lagi nampak ropol lah kan. So apa yang boleh dia lakukan, dia boleh dapatkan elemen tadi tu, tetap elemen daripada hujung bahu ke hujung bahu sebelah kan. Boleh, tetapi pastikan dia ada elemen yang melintang. Okey, maknanya jangan menjerut lah. Ya, senang cerita, kalau anda yang memakai baju dari hujung bahu ke hujung bahu, kalau nak pakai ropol-ropol tu jangan terlalu over. Betul. Ropol tu. Adakah dia nampak sarat ke macam mana? Atau sebab orang yang bahu kecil ni mungkin sebab dia nak bagi orang nampak bahu dia something yang agak melebar, sebab tu mereka suka pakai yang betul. Itu efek yang kita nak cipta lah. Kita lupa nak bercerita untuk tudung pula kan. So untuk orang yang bertudung untuk bahu yang kecil ni, elakkan ataupun gunakan ikatan tudung, cara mengikat tudung yang tidak terlalu banyak volume. Untuk yang bahu kecil ni untuk bahu kecil. Kenapa? Sebab bila bahu kecil dan bayangkan ya, tudung tu berlilit-lilit. So dia lagi nampak sangat sarat. Seolah-olah anda sedang memakai buah kobis di atas kepala. Betul. Sebab dalam bahu dia kecil kan. Tetapi bukan tak boleh. Boleh jika anda tahu macam mana nak seimbangkan. Contoh ya, dia mungkin memakai ikatan tudung yang sedikit dramatik lah orang kata kan. Tetapi dia memakai jaket yang bahu dia dah extendkan. Maksudnya extend dari segi pad ataupun mungkin dia ada gelembung tadi tu kan. Dia boleh buat macam tu. Dia sebab kita nak mengelakkan daripada kepala kita. Yalah, kalau kita bahu kecil, lepas tu kita pakai pula tudung jadi lilit-lilit habis segala penuh dekat atas ni, takut nanti kita nampak seolah-olah macam kita kepala kita lebih besar daripada bahu. Betul. Itu efek yang ataupun ilusi yang kita tak nak lah. Kan ada orang kata besarnya kepala dia. Takut pula nanti orang nak kawankan kita. Alright. Itu untuk mereka yang berbahu kecil. Betul. Okey, ada lagi tambahan? Itu saja untuk yang bahu kecil. Seterusnya untuk cabaran yang seterusnya lah. Untuk cabaran yang seterusnya adalah payudara kelihatan lebih besar. Untuk yang kecil lah, payudara yang kecil. Untuk mereka yang payudaranya kecil nak kelihatan lebih besar. Betul. Alright, tanpa makan ubat melalui pakaian. Apa cerita dia pula? Okey, waktu sekarang ini 2.53 petang. Dah nak masuk pukul 3 dah pun. Pejancit-pejancit dah nak habis 1 jam kan? Betul, cepat je. Cepat je masa berlalu. Tapi sebenarnya betul. Macam yang Jacqueline katakan, bila kita cakap pasal cabaran, terutama pada bentuk badan kita, bagaimana kita nak
pakai pakaian yang sesuai dan cara untuk mengelakkan ya. Tajuk cabaran ni memang mencabar. Betul, sangat mencabar. Bila cakap mencabar tu terlalu banyak sangat benda yang kita nak elaborate, betul, nak bagi orang faham kan. Sangat betul. Okey, jadi rasanya sebab tadi kan DM kata kita nak kongsi berkenaan mereka yang berpayudara kecil yang nak bagi nampak besar. Untuk ilusi yang besar. Okey, tapi mungkin kita tak sempat nak ceritakan pada minggu ni. Tapi untuk anda semua, terus stay tune bersama dengan kami setiap hari Jumaat jam 2 hingga jam 3 petang. Kita akan sambung untuk bahagian payudara pula. Macam mana agaknya kalau yang payudara kecil nak bagi nampak besar, payudara yang besar nak bagi nampak kecil. Ni tak payah makan ubat semua, tak ada. Tak ada. Tapi ini bergantung sebab kita tahu anda pun kadang-kadang takut juga nak makan ubat bukan-bukan ni kan. Jadi melalui pemakaian pun kita boleh menampakkan ilusi-ilusi tu. Betul. Ini pun dia cakap Jacqueline kata sebenarnya ada banyak lagi kan. Sangat banyak sebenarnya. Mungkin ada yang nak tahu ini baru antara 6 elemen ataupun elemen pada tubuh yang selalu ditanya. Betul. Ada juga orang tanya, kalau kepala kecil macam mana? Kalau kepala besar macam mana kan? Betul. Ada tanya, perut buncit pun ya. Ya, banyak soalan. Macam-macam sebenarnya. Jadi, kalau anda ada soalan, boleh kemukakan lebih awal. Tak ada masalah. Nanti semasa Jacqueline akan bersama dengan kita nanti, kita akan ajukan soalan-soalan ni kepada mereka. Boleh. Kepada Jacqueline. Kepada mereka pula. Alright. Dan terima kasih sekali lagi Jacqueline. Terima kasih Mas Suara FM. Alright. Dan dia memang tak jemu-jemu untuk datang sini. Tak jemu kan? Oh, tak jemu. Memang setiap minggu nanti pukul 2 hari Jumaat. Pukul 2 hari Jumaat tu. Dia pun nak tahu kan apa benda. Semakin lama semakin mencabar untuk dia memberikan tajuk-tajuk ni kepada anda semua. Okey, mungkin insyaAllah nanti pada next sesi Jacqueline akan cuba membawa beberapa gambar-gambar. Dan kita mungkin tak tunjukkan secara live, tapi nanti kalau anda yang macam nak tahu gambar-gambar tu semua, kita akan rekodkan kembali dan kita akan siarkan kembali di My Suara FM. Boleh. Dan kemudian anda boleh tengok, ini rupanya seperti apa yang diperkatakan masa tu. Boleh. Kan? Boleh. Alright, terima kasih sekali lagi Jacqueline. Terima kasih DM. Lepas ni nak